Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang menyaksikan kami pada hari ini untuk edisi 13 Disember 2023. Saya Ridwan bersama dengan Syafiqah akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi. Banyak yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini seperti biasa. Ya, dan juga kami bersiaran dari Studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Semalam kita menyaksikan Ridwan, kalinya rombakan Kabinet Kerajaan Madani telah pun dilakukan. Jadi ada muka lama yang dikembalikan, ada juga yang digugurkan, ada kementerian yang dipisahkan dan ada juga kementerian yang diwujudkan kembali. Jadi perinciannya kalau kita boleh lihat di sini, berikut merupakan pelantikan baharu yang kita menjadi tumpuan semalam, pastinya Menteri Keuangan 2 iaitu yang dilantik oleh Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Juga Kementerian Komunikasi dan Digital itu telah pun dipisahkan menjadi Kementerian Digital dan juga Kementerian Komunikasi, di mana Menteri Digital bakal diterajui oleh Gobind Singh Dio dan Menteri Kesihatan sekali lagi menampilkan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ya, jadi penampilan muka lama, orang kata bagi sirih pulang ke gagang. Contohnya Gobind Singh Dio yang sebelum ini juga pernah menjawat jawatan Menteri Komunikasi, kembali dalam Menteri Digital, dan juga Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang sebelum ini juga pernah menjawat jawatan Menteri Kesihatan, kembali memegang portfolio Menteri Kesihatan. Dan secara kesimpulannya, empat wajah baru, empat individu baru dilantik menjadi dalam portfolio ini, dan juga 5 muka yang dikembalikan. Juga tahniah kepada YB Steven Singh, jika dahulunya menjadi timbalan menteri, kini diangkat menjadi Menteri Sumber Manusia. Seterusnya ini pula yang bertukar portfolio. Seperti mana yang kita maklumkan sebentar tadi, ada beberapa kementerian yang telah pun dipecahkan, antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital yang menjadi Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital, di mana Kementerian Komunikasi masih lagi dipegang oleh YB Ahmad Fahmi Fazil, dan kemudian Datuk Seri Fadilah Yusof yang memegang portfolio timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Ini merupakan pecahan daripada NRECC, Menteri Alam Sekitar. Kalau kita lihat ada beberapa kementerian dipisahkan. Saya kira ia berlaku akibat daripada pergerakan dunia itu sendiri, keperluan kita dalam sektor tersebut, contohnya komunikasi dan digital. Kita perlu pisahkan kerana komunikasi ini teknologinya bergerak begini, digitalnya bergeraknya begini. Contohnya perniagaan digital kita perlu beri tumpuan dan sebagainya, dan perkara ini perlu diberi tumpuan di atas satu kementerian yang berbeza. Dan juga alam sekitar juga dipecahkan kepada 2. Di sini adalah Menteri Sumber Asli dan juga Keselamatan Alam, dan juga timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan juga Daya Guna Awam. Maksudnya kementerian ini sudah pun dipecahkan akibat daripada perkara yang perlu kita beri perhatian kepada alam sekitar, dan banyak hal dalam alam sekitar ini perlu kita beri perhatian, sehingga kementerian ini perlu dipisahkan. Juga selamat juga datang kepada Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Ini merupakan antara nama-nama yang rasanya portfolionya begitu tepat dengan individu tersebut. Dan kalau kita boleh lihat di sini, ini juga pertukaran portfolio bagi timbalan menteri, di mana YB Tony Cheng masih kekal sebagai timbalan Menteri Komunikasi, dan juga timbalan Menteri Digital dipegang oleh Datuk Uga Anak Kumbung. Seterusnya ini pula juga pertukaran portfolio timbalan menteri dan juga apa yang ingin kita berikan tumpuan, pastinya nama kementerian baharu. Itu yang pertama ialah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Yang kedua, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Ketiga, Kementerian Komunikasi, dan juga keempat, Kementerian Digital. Dan ada juga menteri dan juga timbalan menteri yang digugurkan. Jadi apa pun ini antara perubahan ataupun penstrukturan semula yang dilakukan oleh Kerajaan Madani. Ini mestinya bagus untuk apa juga yang telah pun diaspirasikan oleh kerajaan, dan kita nak lihat bagaimana sebenarnya pencapaian selepas ini, dan ini merupakan satu signal yang cukup baik kepada Kabinet sebenarnya, bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu peka dan begitu syakna mengenai apa sahaja yang berlaku dalam situasi di negara dalam kita. Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita akan bawakan mengenai topik ini. Kita akan mendapatkan pendapat daripada pakar berkenaan dengan rombakan Kabinet Kerajaan Malaysia Madani. Baiklah, sedikit kepada anda semua, untuk pengetahuan semua, kalau yang belum berkesempatan untuk menonton Selamat Pagi Malaysia semalam, kita telah pun melancarkan SPM yang ke-40 tahun. Yang mana selepas ini banyak program-program khusus akan kita laksanakan untuk kita menyambut Selamat Pagi Malaysia ke-40 tahun. Terima kasih kepada penerbit Legasi yang sebelum kami, yang telah pun menceriakan pagi-pagi anda semua. Kemungkinan sepanjang tahun harapan kita bawakan kembali muka-muka lama untuk
menghiasi pagi anda, mana tahu bergandingan bersama dengan legasi baru. Apapun, Selamat Pagi Malaysia ini orang kata ya satu rancangan yang cukup signifikan untuk pagi anda. Yang penting jinglenya macam mana? Selamat pagi Malaysia. Itu akan sentiasa daripada dulu akan sentiasa setiap pagi Selamat Pagi Malaysia. Nadi Seri Pagi sehingga jam 10 ini kami akan menemani anda.